Hari ini 7 Ramadan 1442 Hijrah. Jadi apabila bulan Ramadan ini tidak lengkap tanpa untuk kita berbicara mengenai Bazar Ramadan. Cuma Bazar Ramadan tahun ini dia agak unik sedikitlah. Sebab apa? Ada SOP yang kita perlu patuh berbanding dengan tahun-tahun lepas. Tahun lepas tak ada. Tahun-tahun lepas itu bebas kan. Jadi tahun ini apabila dibenarkan untuk mengadakan Bazar Ramadan, ada SOP yang perlu dipatuhi. Pun begitu ada negeri yang tidak membenarkan Bazar Ramadan. Pada kali ini saya nak membawakan anda perbincangan mengenai Bazar Ramadan Putrajaya 2021. Saya rasa lokasi di Putrajaya ni antara lokasi Bazar Ramadan yang popular lah kalau di Lembah Kelang. Saya sangat berbesar hati bersama dengan Datuk Muhammad Azmi Muhammad Zain, Presiden Perbadanan Putrajaya. Selamat datang, selamat pagi Malaysia. Terima kasih. Jadi kita mulakanlah dahulu tentang latar belakang Bazar Ramadan Putrajaya. Saya difahamkan ada 4 lokasi, mungkin Datuk boleh ceritakan? Bazar Ramadan Putrajaya pada tahun ini kita anjurkan tidak seperti mana tahun-tahun sebelum negara dilanda wabak COVID-19. Alhamdulillah, setelah kita berbincang dengan pelbagai pihak termasuk peniaga-peniaga, Perbadanan Putrajaya bersetuju untuk membenarkan 4 lokasi Bazar Ramadan diadakan di Putrajaya. Sarana ini adalah selaras dengan hasrat Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan yang meminta supaya kesemua agensi-agensi di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan termasuk Perbadanan Putrajaya lebih mesra kepada peniaga. So, 4 lokasi yang kita adakan Bazar Ramadan pada tahun ini di Putrajaya. Pertama, di Pesin 3 yang melibatkan seramai 160 peniaga. Di Laman Duta di Pesin 15 yang melibatkan 20 peniaga. Dan di Laman Perdana yang melibatkan 10 peniaga. Dan di hadapan bangunan Perbadanan Putrajaya sendiri yang melibatkan 10 peniaga. So alhamdulillah keempat lokasi ini mendapat sambutan yang agak menggalakkan daripada warga Putrajaya untuk mencari rezeki. Jadi 4 lokasi, kalau ikut tahun lepas, tahun 2019, di hadapan masjid itu kira antara yang paling mega lah, paling besar lah kan. Cuma kali ini dipecahkan kepada 4. Kalau sebelum ni di hadapan masjid itu melibatkan 300 peniaga lah. Tapi sebab COVID ni melibatkan penjarakan, kita hanya benarkan 160 peniaga. Walaupun melibatkan 160 peniaga, tetapi terdapat 1000 menu. Wow! 1000 menu juadah yang tersedia di Bazar Ramadan Putrajaya yang boleh dinikmati oleh bukan sahaja penduduk Putrajaya tetapi juga yang pengunjung-pengunjung ke Putrajaya. 1000 menu yang melibatkan 6 kategori iaitu 65 gerai lauk pauk, 38 gerai kuih muih, 24 gerai bakar-bakar. Ini yang bakar-bakar. Kalau orang minat bakar tu bolehlah mengunjungi Bazar Ramadan di Pesin 3 Putrajaya. 12 gerai minuman pelbagai, 7 gerai minuman, yang ini ada juga pelbagai, dan 6 gerai lain-lain istimewa. Dan setiap gerai biasanya akan menjual 5 hingga 10 jenis juadah lah. Antara yang popular tahun lepas kalau saya ingat adalah ayam bakar dalam tempayan. Itu masih ada. Masih ada Masih ada, insya-Allah. Kalau ada rezeki nanti saya sampai ke sana. Dari segi pengoperasian pula untuk mematuhi SOP, bagaimana? Saya difahamkan ada SOP khas yang telah pun ditetapkan. Contohnya ada 3 golongan tidak boleh masuk ke Bazar Ramadan. Datuk, sila terangkan. Yang kita benarkan sesiapa sahaja yang ingin memasuki ataupun mengunjungi Bazar Ramadan Putrajaya, tetapi kita tidak benarkan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun, warga emas dan sesiapa yang dalam tempoh kuarantin. 3 golongan ini kita tidak benarkan atas sebab-sebab keselamatan yang kita perlu patuh kepada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dari segi kawalan keselamatan pula bagaimana? Dari segi kawalan keselamatan dan juga kawalan untuk mematuhi SOP. Okey, masa operasi Bazar Ramadan di keempat-empat lokasi ini bermula daripada pukul 3 sehingga pukul 8 malam. Dan biasanya peniaga-peniaga mula memasuki tapak Bazar Ramadan bermula pada pukul 2. Dan kita telah aturkan Bazar Ramadan ni terutamanya di Pesin 3 kerana dia melibatkan 160 peniaga. Kita sediakan 2 laluan masuk, pintu A dan juga pintu B, yang mana kita hanya benarkan 800 pengunjung pada satu-satu masa.
Setiap pengunjung perlu mengambil pas masuk dan dibenarkan berada di dalam kawasan Bazar Ramadan tu hanya 15 hingga 30 minit. Sebab kita dah sediakan menu dan juga lokasi gerai tu kita dah hebahkan melalui media sosial. Maknanya kalau Wan nak pergi dekat Bazar Ramadan, Wan boleh tengok dekat IG ataupun dekat FB menu mana, gerai mana yang Wan nak pergi, terus pergi ke menu, ke kedai tu, ke gerai tu. Kena hafal peta lah. Kena hafal peta lah. Gerai mana terus pergi, jangan lebih daripada 30 minit. Sebab ramai yang ingin memasuki. Beratur. Sehingga hari ini, sehingga semalam, sudah seramai 30,000 pengunjung yang telah mengunjung Bazar Ramadan di Presin 3. Maknanya dia dalam purata dalam 5,000 sehari dan jumlah pengunjung yang tertinggi adalah pada hari YAB Perdana Menteri kita sendiri telah turun ke Bazar Ramadan Putrajaya di Presin 3. Pada hari tersebut terdapat seramai 7,000 lebih pengunjung pada hari kedua Ramadan. Pada hari kedua. Dan setiap pengunjung perlu mematuhi 5 amalan SOP yang utama, iaitu pertama mesti memakai face mask pelitup muka. Yang kedua, mengimbas QR kod MySejahtera. Ketiga, mengguna sanitasi ataupun cecair pembasmi kuman. Yang keempat, menyemak suhu. Dan kelima yang penting adalah memastikan sentiasa berada jarak 1 meter di antara satu sama lain. Dalam memastikan pematuhan SOP yang telah kita tetapkan, kita bekerjasama dengan pihak PDRM, pihak Rela, pihak KPDNHEP dan juga pihak KDN. Terdapat lebih kurang 60 petugas yang kita telah sama-sama untuk memastikan SOP dipatuhi. Ini kali pertama dalam sejarah hidup manusia kita di Malaysia. Norma baru. Norma baru, satu Bazar Ramadan itu ketat secara aturannya untuk kita membeli makanan. Senang cerita, dia sebenarnya memudahkan kita macam masuk mesin, masuk beli, patah balik. Jadi kita difahamkan jugalah setiap kali bulan Ramadan datang, bukan sahaja Bazar Ramadan, penganjuran Bazar Ramadan, tetapi ada juga kempen-kempen kerohanian yang juga dijalankan di bawah PPJ. Mungkin sedikit latar belakang tentang kempen kerohanian. Selain daripada Bazar Ramadan, seperti mana lazimnya setiap tahun Perbadanan Putrajaya sentiasa peka dan juga prihatin kepada kumpulan-kumpulan yang kurang bernasib baik, dan pelbagai program yang kita telah aturkan, termasuk kita mengadakan program Minggu Infak Putrajaya yang kita namakan sebagai Minggu Infak Putrajaya, yang mana pada Minggu Infak Putrajaya ini kita telah mengenal pasti 400 orang asnaf yang memerlukan bantuan, dan alhamdulillah kita akan mengedarkan ataupun memberi sumbangan tunai sebanyak RM150 dan bakul makanan yang bernilai RM50, dan setiap asnaf berkenaan akan menerima nilai tunai dan juga barangan berjumlah RM200. Dan selain daripada Minggu Infak, kita juga ada program Bubur Lambuk komuniti. Kalau Kampung Baru ada Bubur Lambuk, di Putrajaya juga ada Bubur Lambuk yang kita buat program ini bersama dengan Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Putrajaya. Maknanya kesemua program yang kita buat melibatkan komuniti. Selain daripada Bubur Lambuk, kita adakan pertandingan tilawah Al-Quran, kita adakan program Qiyamul Lail, Majlis Khatam Al-Quran, dan pelbagai program lain seperti forum perdana dan juga program-program yang komuniti itu sendiri adakan, termasuk tarawih dan juga program-program selepas daripada solat tarawih. Okey, mungkin satu soalan terakhir yang kata kalau berbuka puasa di Putrajaya tak lengkap tanpa berbuka puasa di atas padang. Adakah berbuka puasa di atas padang dibenarkan di Putrajaya, Datuk? Kita benarkan. Kita benarkan. So, kalau Wan masih berminat untuk berbuka puasa di atas padang, saya alu-alukan. Dan di atas padang tu kita juga salah satu daripada 4 lokasi itulah yang mana kita benarkan 10 peniaga food truck untuk berniaga di tepi padang. Yang sama juga dikawal. Ada SOP yang perlu dipatuhi. Maksudnya tak macam tahun lepas lah, semua orang boleh duduk atas padang. Jadi awak kata lengang sikit lah, kita boleh bernafas sikit lah. Jadi mungkinlah sedikit kata-kata akhir daripada Datuk apabila kita melihat pelaksanaan Bazar Ramadan tahun ini cukup unik sekali, terutamanya apabila ia memberi satu lagi titik harapan kepada peniaga untuk terus berkembang dari segi ekonominya pada kali ini. Datuk. Alhamdulillah,
seperti mana biasa Perbadanan Putrajaya sentiasa mencari usaha dan langkah-langkah yang terbaik untuk membantu peniaga-peniaga di Putrajaya, dan kita jangkakan sekiranya trend pengunjung yang mengunjung Bazar Ramadan seramai 5,000 orang sehari, dijangkakan lebih daripada 100,000 yang akan mengunjungi Bazar Ramadan, dan insya-Allah akan menambah pendapatan kepada peniaga-peniaga di Putrajaya, dan kita akan sentiasa mendapatkan maklum balas daripada peniaga. Dan yang utamanya saya mohon ke semua peniaga dan juga pengunjung supaya sentiasa mematuhi SOP. Sekiranya SOP ini tidak dipatuhi, kemungkinan Bazar Ramadan akan ditutup. So sekali lagi saya minta supaya patuh kepada SOP. Seperti mana Bazar Ramadan di Kuala Terengganu Tok Adis ditutup, dan hari ini alhamdulillah dibuka semula kerana tiada pematuhan SOP. Jadi itu bukan amaran, cuma itu satu peringatan kepada kita semua dalam kita melawan pandemik COVID-19. Terima kasih sekali lagi Datuk Muhammad Azmi Muhammad Zain, Presiden Perbadanan Putrajaya. Baiklah, kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Salam Pagi Malaysia.